Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah pada pagi ini kita akan baca dari surah At-Tariq. Surah At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia di atas agamanya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata Allah adalah pemilik, maknanya Allah memiliki segala-galanya. Termasuklah juga diri kita ni adalah milik Allah.
Sebab tu bila kita ditimpa musibah, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya kita kembalikan diri kita kepada pencipta kita, dan kita ingatkan bahawa kita ni milik Allah. Segala sesuatu yang berlaku dalam hidup kita ni ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla selaku Tuhan yang Maha Agung. Jadi menjadi kewajipan kepada kita, bila kita ni hamba Allah tu Tuhan dan Tuhan, menjadi kewajipan kepada kita ialah untuk mencari jalan menuju kepada Tuhan. Sebab bila dia ciptakan kita, dia bagi satu tugas yang sangat penting. Dia bagi satu tugas yang sangat penting, iaitulah untuk menyembah Allah semata-mata dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ini tugas paling besar dalam hidup manusia. Tidak ada yang lebih utama dalam hidup melainkan untuk menegakkan perkara ini dalam diri kita, bahawa kita ni, Tuhan kita adalah Allah, dan kita tidak akan sembah selain daripada Allah. Ini tugas kita. Dalam menjalankan tugas ni, kita panggil seorang hamba tu mengabdikan diri kepada Allah. Dengan apa dia mengabdikan diri? Dengan apa dia memperhambakan diri dia kepada Allah? Kerana mengabdikan diri ini bukan sekadar ucapan di mulut. Mengabdikan diri ini ialah dengan kita betul-betul melakukan sesuatu yang menunjukkan kita ni hamba kepada dia. Maka cara mengabdikan diri itu kita panggil ibadah. Ibadah ni salah satu daripada perkara atau cara yang kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadat ni jangan dilupakan maksud bahawa kita beribadat hanya kepada Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebab itu Allah tak suka dalam ibadat ini dikongsikan dengan sesuatu selain dari Allah. Hatta dalam urusan niat, kita, Allah Ta'ala tak suka seandainya dalam niat kita ada sesuatu selain dari Allah. Pujian manusia, jadi famous, banyak orang share, banyak orang like. Kalau itulah tujuannya, maka dia telah berkongsi tujuan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis Qudusi, Allah Ta'ala kata, siapa yang buat amal, dalam amalan tersebut dia kongsikan aku dengan selain daripada aku, maka aku akan tinggalkan dia dan juga kesyirikannya. Sebab tu kita ni sensitif. Satu, bab niat tadi. Yang kedua, bab syirik yang zahir. Niat ni duduk dalam hati. Syirik yang zahir ni macam mana? Apabila seseorang itu dia tunduk, dia merendah diri, dia bermohon kepada sesuatu, sama nilainya dengan permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh jatuh kepada hukum syirik. Contoh macam mana? Doa. Doa ni ibadah. Malah doa adalah antara inti ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Kata Nabi SAW, doa ni itulah dia ibadah. Mukhul ibadah. Inti kepada ibadah doa. Jadi bila kita ni mengabdikan diri kepada Allah, memang sah-sahlah kita ni sangat berhajat kepada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa, dan doa kita tu tanda kita mengabdikan diri kepada Allah, tunduk kepada Dia, bahawa andai apa jua hajat yang kita perlu dalam hidup kita ni,
kita nak minta dengan Allah Tuhan yang telah menciptakan kita. Itu ibadah. Jadi apabila seorang itu berdoa, tiba-tiba dalam doa dia tu dia mengharap kepada selain dari Allah, maka ini namanya syirik. Betul, kita sangat hati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sangat hati-hati dalam soal perkara syirik ni. Bukan sebab kita nak suruh nak kata sikit-sikit. Ada orang setengah tu dia kata sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Bukan masalah kita nak sikit-sikit syirik, nak sebut syirik banyak kali, tak. Sebab yang pentingnya kita menyelamatkan diri kita daripada kesyirikan. Kerana seorang yang tak berlepas diri dari kesyirikan, maka dia ni seorang yang tidak berlepas diri daripada kesyirikan, dibimbangi. Dia amalan-amalan yang dia lakukan itu akan terhapus. Faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang syirik kepada Allah, maka amalan dia terhapus dan hari akhirat dia termasuk dari kalangan orang yang rugi. Jadi sebab tu para ulama banyak nasihat dalam bab syirik ni, menasihati umat agar tidak terlibat dengan dosa syirik. Sama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Ini kita kena faham apa perkara yang boleh menyampaikan kepada syirik besar dan apa perkara yang boleh menyampaikan kepada syirik kecil. Dan kita juga bimbang, lama-lama kalau tidak dianggap bahaya, syirik kecil itu dia buat, akhir sekali dia terjerumus ke dalam syirik yang besar. Syirik besar dengan syirik kecil ni beza dia macam mana? Secara umumnya kita kata syirik besar ni mengeluarkan orang daripada agama. Syirik kecil ni menghapuskan pahala amalan yang terlibat dengannya. Jadi kena hati-hati, terutama dalam bab doa. Kadang-kadang kita tak perasan hak kita sebut tu mungkin jadi doa. Tolong kami, tolong kami. Doa secara ghaib. Tiba-tiba dia panggil, Syekh Jailani, tolong kami. Syekh Fulan bin Fulan, tolong kami. Dia pula pergi jumpa dengan Tok Bromo, boleh ilmu menurun pula. Baca-baca zikir, turun pula Tok Syekh tu. Minta pula dengan Tok Syekh. Tok Syekh, tolong kami. Jangan. Itu doa nama dia. Doa ni ibadah, dan ibadah hanya milik Allah. Ada orang tak pergi, kita jumpa gitu. Dia tak doa secara ghaib, dia pergi ke kubur-kubur keramat. Kubur-kubur keramat, dia doakan sesuatu padanya, dan dia anggap orang dalam kubur tu boleh memberi manfaat kepada dia. Allahu Akbar. Perkara ni jelas-jelas bertentangan dengan akidah kita. Nabi dulu datang untuk menghapuskan perantara antara manusia dengan Tuhan. Sebab orang kafir, dia kenal je Allah. Orang kafir Quraisy lah, dia kenal je Allah. Dia mengaku je bahawa yang cipta langit dan bumi ni adalah Allah. Orang musyrikin, kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala kata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka, siapa yang ciptakan langit dan bumi, orang musyrikin dulu, dia akan jawab Allah. Zaman dulu tak ada lagi idea ni dunia jadi dengan sendiri. Dia tahu Allah pencipta langit dan bumi. Tapi bila dalam ibadat, dia menjadikan antara Allah dengan dia perantara. Orang tengah. Zaman dulu tak ada lagi pemikiran macam etis lah ni. Etis lah ni dia kata semua benda ni jadi dengan sendiri. Ni idea yang sangat-sangat kita panggil nonsense lah. Agama yang pemahaman yang karut. Mana ada benda atas dunia ni boleh berlaku dengan sendiri. Pokok tu
Dia tak hidup dengan sendiri, ada yang menjaga dia. Matahari itu beredar, ada yang memerintahkan dia. Kalau setiap benda ni berlaku dengan sendiri, dia jadi macam hawa nafsu manusia. Ni tunggang langgang habis, huru hara. Kalau tak ada yang kontrol. Jadi pokok ni ada yang jaga, batu ada yang jaga, langit bumi ada jaga. Orang Quraisy dulu bila tanya siapa cipta langit dan bumi, dia akan kata Allah. Quran sebutlah macam tu. Tapi apa yang menyebabkan salah dia? Salah dia, dia menjadikan antara dia dengan Allah ada perantara. Apa perantara dia? Patung-patung berhala. Dia letak mana? Dia letak antara dia dengan Kaabah. Maknanya dia menghadap Kaabah, Kaabah ni rumah Allah. Patung ni tengah, patung dia. Dia minta dengan patung sebagai perantara kepada Allah. Orang kafir dulu. Jadi datangnya Nabi SAW untuk menghapuskan perantara ni. Jangan minta kepada patung, sebaliknya mintalah direct kepada Allah. Dia mari syubhah kekeliruan. Dia kata apa? Kita tak layak nak minta direct dengan Tuhan. Kita ni siapa? Ni syubhah. Sedangkan syubhah ni tak valid. Sebab Allah sendiri suruh kita ni minta kepada dia secara terus. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku tunaikan permohonanmu. Jadi Allah suruh kita berdoa kepada dia. Kita tengok kisah-kisah dalam hadis, seorang lelaki yang nak taubat kepada Allah, bunuh 100 nyawa. Begitu dia nak taubat, Allah dah terima dah taubat dia. Padahal dia jahat. Ada perantara tak? Tak ada. Dia dengan Allah. Allah ni dia suka kita minta dengan dia. Dia nak kita minta dengan dia. Dan dia tak nak kita minta selain daripada dia. Sebab kita dicipta di dunia ni untuk mengabdikan diri kepada dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat laut, perjalanan luas pandangan, sebab kita ni alhamdulillah Allah Ta'ala jaga kita daripada banyak benda. Kalau pergi sebahagian daripada negara tu, kubur-kubur ni dijadikan tempat kiblat doa. Dia tak kata dia minta dengan tuan kubur, dia kata dia minta dengan Allah, tapi dia minta melalui tuan kubur. Jadi samalah konsep dia dengan orang yang menyembah berhala tadi. Dia tak minta dengan berhala, dia minta kepada Allah melalui atau perantara antara dia dengan Allah. Cuma yang beza rupa. Hak ni rupa patung berhala. Hak tu rupa dengan batu nisan, kotak apa. Mari orang lain pula buat pokok keramat. Pergi buat pokok keramat, pokok besar. Buat ritual, gapo. Dia anggap kalau doa di pokok keramat ni, ni agama lain lah. Dan begitulah manusia. Perantara antara dia dengan Allah ni boleh jadi macam-macam. Ada jadi watak, apa patung, ada boleh jadi kubur, boleh jadi pokok, dan boleh jadi individu. Perantara antara dia dengan Allah, dia minta dengan individu. Individu ni mungkin dia sebut nama Syekh Jailani, atau mungkin dia minta dengan Jibril. Ya Jibril, tolong kami. Boleh tak? Tak boleh. Minta dengan Allah. Walaupun Jibril tu adalah semulia-mulia malaikat, tapi kena minta dengan Allah. Sebab Jibril bukan tempat kita berdoa.
Ada orang minta dengan Nabi SAW, ya Rasulullah tolong kami. Boleh tak minta lagu tu? Tak boleh, sebab Nabi sendiri minta dengan Allah. Nabi sendiri minta dengan Allah. Dan Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia, la tatruni kama ataratin nasara al-masih ibna Maryam. Jangan kamu puja aku sampai seperti mana orang Nasrani puja Nabi Isa. Macam mana orang Nasrani puja Nabi Isa? Mula-mula Nabi Isa tu Rasul mulia. Sampai satu tahap mereka anggap Nabi Isa ni anak Tuhan. Padahal Nabi Isa waktu hidup dia minta dengan Allah. Lama-lama dia tak minta dah dengan Allah. Dia tak minta dengan Nabi Isa. Minta apa-apa, oh Jesus, sikit-sikit Jesus. Padahal dia ada konsep Trinity tu. Trinity tu Nabi Isa, Ruhul Qudus dan juga Tuhannya. Tuhan hak sebenar lah. Tuhan sebenar tu dia panggil Godfather, Tuhan ayuh. Nabi Isa ni anak kepada Tuhan. Tapi akhir sekali dia minta dengan anak juga, dia tak minta dengan apa. Padahal Nabi Isa AS waktu dia hidup dia minta dengan Allah. Konsep menuhankan Nabi Isa ni bermula daripada konsep menganggap Nabi Isa tu adalah perantara antara dia dengan Allah, dan diangkat menjadi anak Tuhan. Jadi kita kena ingat bahaya ni pemikiran-pemikiran sebegini. Sampai ada sebahagian orang anggap di dunia ni ada jelmaan-jelmaan Tuhan. Tuhan menjelma dalam diri watak-watak ni. Akhir sekali dia sembah orang tu, dia tak sembah Tuhan. Ini semua ni adalah fitnah terhadap agama. Semalam kita sebut tentang awalu makhluk. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Ada orang kata yang Allah Ta'ala mula-mula ciptakan adalah Nur Muhammad. Kita dah kata dah, pandangan itu adalah pandangan yang tidak benar dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang bukti kata tu pun hadis tu bukan hadis yang sahih, malah kitab yang tercatat hadis tu adalah kitab yang palsu. Itu satu status nilai hadis tersebut atau pahaman tersebut. Hak bahaya lagi ialah dia anggap Nur Muhammad tu ialah Nabi Muhammad sebahagian dari Allah. Hasil daripada kefahaman Nur Muhammad ni bahawa Nabi Muhammad ni sebenarnya dicipta daripada cahaya, yang mana cahaya tu datang dari Allah, begitu Nabi Muhammad tu sebahagian dari Allah. Akhir sekali wujudlah perkataan Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Kesyirikan yang sangat-sangat berat. Sehingga ada yang sanggup tafsir qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu satu, maknanya dia kata dia di sini adalah Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad dan Allah itu satu. Syirik. Macam mana dia boleh kata lagu tu? Sedangkan kalau kita ngaji tafsir qul huwallahu ahad, huwa tu dipanggil dhamirus sya'n. Dia yang kamu sedang tanya tu adalah Allah yang satu. Dia pasal masa tu orang-orang kafir Quraisy bertanya tentang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Tuhan kamu? Macam mana siapa dia? Akhir sekali Allah Taala turun, qul, katakanlah wahai Muhammad, dia yang mereka sedang bicarakan, yang mereka tanya yang kamu tu. Qul huwallahu ahad. Dia itu Tuhan yang satu. Allah yang satu. Dia panggil dhamirus sya'n. Tak ada kaitan huwa di situ dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi punya kefahaman kadang-kadang kita ditalbis oleh iblis, ditipu daya oleh iblis sehingga menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada Tuhan, sebahagian daripada Allah. Tak. Allah Taala kata dalam Quran, Allah Taala suruh Nabi kata. Suruh kata apa? Qul innama ana basyarum mithlukum
yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Clear. Surah apa? Surah Kahfi. Hujung sekali. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah suruh Nabi kata. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya ana ni aku, basyarun manusia, mithlukum seperti kamu. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, katalah kepada manusia, kamu ni, iaitu akulah, aku Nabi Muhammad, manusia sama seperti kamu. Apa maksud manusia sama seperti kamu? Manusia lah. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia berkahwin, dia sakit, dia susah, ada waktu dia lupa. Dia manusia. Dan dia sendiri minta kepada Allah. Cuma beza Nabi dengan kita ni apa? Yuha ilai. Nabi ni terima wahyu. Kita tak terima wahyu. Nabi terima wahyu, sebab tu dia dilantik jadi Nabi. Kalau kita diterima wahyu, jadi Nabi jugalah kita ni. Tapi masalahnya, wahyu tu dah tertutup. Yang terakhir terima wahyu ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia penutup sekalian Nabi. Tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah Nabi yang terakhir. Dan Allah Ta'ala kata tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang mengaku-ngaku dia terima wahyu padahal dia tak terima pun. Orang ni pendusta. Siapa yang kata dia terima wahyu waktu ni, maka dia pendusta, sebab wahyu dah tertutup, dah tamat dah. Jadi beza Nabi dengan kita apa? Nabi terima wahyu, kita tidak. Dia mulia sebagai Nabi, kita adalah umat kepada dia. Allah Ta'ala kata seperti, katakanlah wahai Muhammad, aku ni manusia seperti kamu, bukan Tuhan. Dan bukan sebahagian daripada Tuhan. Tak, sama seperti kamu. Melainkan beza dia, Nabi terima wahyu, kita tak terima wahyu. Wahyu tentang apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Bahawa sesungguhnya Tuhan kamu tu adalah Tuhan yang satu, Allah. Nabi diwahyukan supaya ajak kita semua ni menyembah Allah, Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap akan bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Dan Allah Ta'ala kata ujung ni, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan dia bersyirikkan Allah dalam ibadah kepada Tuhan dengan sesuatu pun. Jadi Allah sangat marah kalau terlibat dengan dosa syirik. Betul muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita kembali kepada Quran, kita akan nampak bahawa Allah nak suruh kita ni hanya menyembah Dia dan membebaskan diri daripada kesyirikan. Dua tu saling bertentangan, tauhid dengan syirik. Siapa yang tak melepaskan diri dari syirik, maka tauhid dia akan rosak. Siapa yang mentauhidkan Allah dalam keadaan dia tidak melepaskan diri dari kesyirikan, maka tauhid dia boleh rosak. Sebab dua ni lawan. Kalau dia kata aku beriman kepada Allah, Allahu Akbar semayang, lepas daripada keluar pada semayang, dia pergi minta dengan kubur, dia pergi minta dengan pokok, dia pergi minta dengan batu, dia pergi minta dengan apa, keris. Kadang-kadang orang ni agak keris keramat, ada keris keramat lah, gapo lah, macam-macam.
Dia minta dengan perkara tersebut, maka dia ni tak berlepas diri. Waktu sembahyang tadi kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku sembah, hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Keluar masjid pergi minta tolong dengan selain Allah. Ni tauhid. Kita kena faham betul-betul. Sebab ini adalah maksud tujuan Allah cipta kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu Allah bila sebut keagungan ciptaan dia, dia nak suruh kita fikir tentang dia. Bukan nak fikir tentang kehebatan makhluk tu saja tak. Lepas daripada kita fikir tentang makhluk, maknanya oh kalau gitu Tuhan yang cipta tu lagi hebat. Lepas tu dalam ayat surah At-Tariq Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan juga bintang yang mengetuk. Bintang yang mengetuk. Disebut sini yang datang di malam hari. Yang datang di malam hari. Innama summiyan najmu tariqan li'annahu innama yura bil laili wa yakhtafi bin nahar. At-tariq ni juga disebut sebagai yang mendatang. Dinamakan At-Tariq, bintang dengan nama At-Tariq kerana dia hanya dilihat pada waktu malam dan dia bersembunyi di waktu siang. Wa yu'ayyiduhu ma jaa'a fil hadits sahih naha an yatruqa ar-rajulu ahlahu turuqan ay ya'tihim faj'atan bil lail. Seperti mana Nabi melarang seorang lelaki mendatangi isterinya secara mengejut di malam hari, makna balik ke rumah. Dia Nabi larang. Kalau zaman dulu tak, zaman sekarang ni tak apa. Zaman sekarang ni dia ada telefon, ada lampu. Kalau kita klik tu kita boleh abang nak sampai dah ni. Kita bagi tahu dia nak balik. Zaman dulu balik kalau gelap-gelap ni kita tak bagi tahu kita nak balik, masuk rumah gelap. Tahu-tahu saya tengok rumah orang. Sehingga ada bab dipanggil wat'us syabah. Wat'us syabah ni dia panggil apa? Tidur dengan isteri orang secara syubhah. Sebab masa dia tidur tu dia anggap isteri dia. Suami tu anggap itu isteri dia, isteri anggap itu suami dia. Pasal apa? Dia balik tengah malam dalam keadaan gelap, letih tidur, dia pun anggap tu rumah dia. Dia anggap isteri tu sebelah tu isteri dia sebab gelap. Suka dia. Memang wujud dalam kitab fiqh lagu tu. Jadi Nabi larang balik ke rumah di waktu malam. Nama dia yatruqur rajul. Perkataan kita yatruqu dalam bahasa Arab. Pasal apa dinamakan yatruqur rajulu ahlahu faj'atan? Nabi larang mendatangi, macam tiba-tiba muncul di malam hari, balik ke rumah, tidur di rumah. Zaman dululah, zaman lah ni tengah malam, kedua pagi pun boleh buka lampu, boleh telefon. Cuma kita nak kata kalimah At-Tariq tu menunjukkan bintang ni keluar di waktu malam, sembunyi waktu siang. Satu lagi terjemahan kepada At-Tariq zaman moden ni ialah At-Tariq ni mengetuk. Yatrukul bab. Kalau kita ketuk pintu, tuk pintu gini, kita panggil yatrukul bab dalam bahasa Arab. Yatrukul bab makna ketuk pintu. Maka sebahagian daripada saintis ataupun ulama sains di zaman lalu ni mengatakan At-Tariq adalah bintang yang mengetuk. Kerana pada zaman sekarang orang boleh dengar bunyi bintang. Belum ni orang tengok apa tu? Cahaya bintang. Zaman lalu ni dia boleh dengar, ada sensor kira-kira dia bunyi tuk tuk dekat angkasa.
Maka mereka katakan ini adalah bunyi bintang. Bintang mana? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi mereka pun kait bahawa ini juga sebahagian daripada makna at-tariq dan menunjukkan bahawa Al-Quran ini diturunkan oleh pencipta langit dan bumi dan juga pemilik bintang-bintang. Dia saintis buat keluar bunyi bintang. Tuk, bunyi macam ketuk, tuk, tuk. Jadi orang kata itu juga sebahagian daripada makna at-tariq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut lagi, wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apakah at-tariq itu? An-najmus thaqib, iaitulah bintang yang bersinar tajam menembusi kegelapan malam. Lalu Allah Ta'ala bersumpah itu untuk menyatakan kepada manusia, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap manusia pasti ada penjaganya. Ini benda yang kita kena yakin dan kita kena hidup dengannya. Bukan sekadar yakin. Masalah dia ialah nak hidup dengan keimanan. Maksudnya hidup dengan keimanan, kita beriman kita ada penjaga dan kita nak hidup dalam rasa dijaga. Kita nak hidup dalam rasa diawasi. Kita nak hidup dalam keadaan kita sedar setiap yang kita lakukan ada yang mencatat dan menjaga. Itu hak payah ni. Nak dengar cerita mudah. Oh, kita ni ada malaikat alik kanan, ada malaikat alik kiri. Belah kanan catat benda baik, belah kiri tak benda buruk. Oh gitu, beres. Kita pun keluar tu tak ingat ada malaikat tu. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut ni, hak paling payah ialah kita nak hidup dalam iman. Kita sedar ada malaikat kanan dan kiri. Jadi kenapa waktu kita nak buat sesuatu kita tak fikir kepada dia? Kita sedar Allah itu maha berkuasa, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Kenapa bila kita nak buat sesuatu kita tak ingat kepada dia? Ini hak payah. Nak tahu tu mudah. Nak sebut iman di mulut tu mudah. Tapi nak hidup dalam keimanan tu Allah Akbar. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita alpa, lalai, tahu dah. Tapi gitulah. Sebab tu bila kita baca Quran, baca tadabbur, kita ingatkan balik diri kita. Ingatkan kekuasaan Allah, ingatkan nama-nama dia, sifat-sifat dia. Ingat hakikat diri kita ni siapa. Dan ingat juga bahawa kita ni ada yang mengawasi kita. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan manusia balik, falyanzuril insanu mimma khuliq. Ingatlah, tengok biarlah manusia tu dia tengok daripada apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Dia tu sendiri jadi daripada air yang terpancut. Yakni air yang keluar daripada lelaki masuk ke dalam rahim wanita. Itu asal usul kejadian manusia. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar di antara tulang sulbi lelaki dan tulang dada wanita. Bercampur dua air, akhirnya jadilah manusia. Allah Ta'ala sebut tu tujuan dia sebab apa? Innahu ala raj'ihi laqadir, supaya manusia sedar sebagaimana Allah mampu menciptakan dia daripada air itu yang hina itu, Allah juga mampu dan berkuasa mengembalikan dia setelah daripada dia mati. Jadi masuklah kita kepada realiti hakikat hidup kita. Hidup di dunia ni, lepas kita mati, kita akan bangkit kembali untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, orang beriman hidup dia ni bukan untuk dunia saja. Hidup dia ni untuk akhirat.
Bukan juga dia menolak dunia semata-mata, tak. Sebaliknya, dia guna apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia di dunia ni sebagai jambatan akhirat. Kalau nak tolak dunia langsung, itu bukan ajaran daripada Islam. Seperti orang-orang Sami, tok Sami, tak kahwin, tak kerja, tak makan, tak makan-makan, tapi kan duduk begitu je. Tak. Nabi SAW tak ajar macam tu. Sampai Nabi SAW kata, kalau seorang tu pergi kerja, cari kayu api, dapat rezeki yang halal, lebih baik daripada dia duduk meminta-minta. Pasal apa? Sebab cari rezeki yang halal tu ibadah. Kerana itu Allah suruh. Bekerja dunia tu tak salah. Yang salah ialah salah guna dunia. Gitu. Dunia tu semata-mata dia ni boleh jadi sebab kepada orang beriman untuk masuk syurga. Sebab dunia ni mazra'atul akhirah, tempat kita menanam untuk hasil tuaian akhirat. Sini ni tempat bercucuk tanah, akhirat tempat hasil menuai. Kalau sini tak bercucuk tanah, maka ada ruang dalam dunia ni. Bukan kita kata jangan tertipu dengan dunia, itulah. Tapi kalau dia bekerja, dapat rezeki, dapat bayar zakat, dapat buat masjid, dapat infak, dapat buat sekolah, dapat, dia tahu bahawa ini jambatan ke akhirat. Dan ini yang berlaku para sahabat Nabi dulu. Sahabat Nabi, Khalifah Abu Bakar ni khalifah. Waktu dia khalifah pun dia pergi kerja jual. Orang kata, ya Abu Bakar, mu pergi kerja juga, jual juga. Dia kata, aku nak bagi makan, mana anak-anak aku. Munyolah dia jadi khalifah tu tak ambil duit. Akhir sekali bincang-bincang beginilah, Abu Bakar tak payah nego, kita suruh dia jaga negara, bagi hasil daripada Baitul Mal, bagi kepada Abu Bakar. Tapi sahabat lain, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ni semua orang dijamin syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka adalah orang-orang yang hebat. Infak mereka, ibadat mereka, semua sekali. Sebab tu Islam adalah agama yang syumul. Syumul ni menyeluruh. Dia buat apa yang Allah Ta'ala suruh kepada dia. Dia jaga apa yang Allah Ta'ala suruh jaga. Tapi panduan dia Quran. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iman tu orang panggil nak dengar, nak tahu, nak belajar mudah. Tapi hak paling payah ialah nak hidup dalam keimanan. Tu kita kena baiki semua. Baiki senantiasa diri kita ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang mari waktu dia lemah iman dia, waktu kadang-kadang tinggi iman, waktu kadang-kadang lupa, kadang-kadang waktu ingat. Sebab itulah kita nak kena senantiasa duduk dalam majlis ilmu yang dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, dan kita lari daripada kesyirikan, dan kita elakkan diri daripada perkara-perkara yang melalaikan, dan kita lari juga daripada pendustaan dan kebohongan dalam agama dan juga luar agama. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Jadi cerita hari akhirat ni, bab surah At-Tariq nak cerita tentang tu, ada sambungan dia lagi. InsyaAllah lah kita sambung minggu depan ni. Sebenarnya cuti, bukan cuti. Saya kebetulan minggu depan ada program sekolah. Biasa pagi-pagi gini saya balik, saya terus pergi sekolah lah. Cuma minggu depan kita sekolah ada perkhemahan, kemah. Jadi pagi-pagi lagi kena ke 7 tu kena duduk sekolah tu. Jadi 2 hari, Isnin Selasa. Jadi tak 5 hari ni. Isnin dan Selasa tu tak ada. Hari Rabu tu cuti Merdeka pula. Hari Khamis lah kalau ada. Tapi hari Khamis hari Jumaat cuti pula. Minggu lepas pada tu cuti sekolah pula. Start 3 hari bulan tu cuti sekolah. Lagu mana ni? Cuti 2 minggu juga kita, cuti sekolah juga lah kita ni.
Lebih kurang cuti sekolah juga lah. Mana saya? Minggu depan dah kelas. Sehari cuti. Cuti lah. Supaya kita kalau sehari itu putus mualak dia panggil. Jadi insya-Allah kita sambung ataupun kita nak habis surah At-Tariq ni sehari hari Khamis depan. Habis surah ni, lepas tu kita lepas cuti tu kita start daripada depan. Boleh juga. InsyaAllah lah. Tapi hari Khamis tu saya ada. Kita ada. Cuma berasa kalau sehari tak sedar. Orang lain mari sekali sebulan juga tak ada masalah tu. InsyaAllah lah. Kalau tidak hari Khamis minggu depan kita ada kelas lah insyaAllah. Khamis tu kita habiskan surah At-Tariq. Kemudian kita cuti pula seminggu. Kemudian nanti masuk lepas daripada habis cuti tu kita akan start daripada juzuk 1, itulah surah Al-Baqarah. InsyaAllah wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.